Okay, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan belajar cara untuk menjawab soalan bagi National Income Accounting. Okay, untuk video ni saya akan share apakah tips-tips ataupun cara nak menjawab. Okay, so first thing untuk sebelum kita menjawab soalan ni, you kena identify dulu apakah method yang perlu you gunakan ya. Sama ada method tu adalah expenditure approach ataupun income approach ataupun product approach. Okay, so untuk you punya syllabus kali ni, macam I cakap lah last time, kita hanya ada dua sahaja approach yang kita akan test dalam, sama ada dalam you punya quiz ataupun exam. Okay, tapi walau bagaimanapun national income approach tu you kena tahulah macam mana apakah dia punya formula dia, sebab kita takut ada some item tu ada termasuk dalam approach yang lain. Okay, so untuk tutorial saya akan menggunakan past question. Okay, past question ni I dah compilekan mengikut by chapter, so I akan bagi dalam Google Classroom nanti. Okay, so kali ni kita akan lihatlah yang ini soalan pasirnya ini sebenarnya dah lama ya soalan ni. So yang ni nanti akan upload dekat you punya Google Classroom. Okay, so kita akan lihat dulu apakah approach yang kita perlu guna untuk first step ni lah. Okay, so macam mana kita nak tahu apakah approach yang perlu kita gunakan, you kena tengok item-item yang diberi. Okay, so kita akan lihat what are the majority of the item. Okay, tengok majority of the item, dia ke arah approach yang mana. Okay, kalau expenditure approach, maka you kena gunalah expenditure approach. Kalau kata dia product approach, so you kena gunakan product approach mengikut majority of the item. Okay, so macam soalan ni kita lihat ya. First, consumption expenditure. Okay, consumption expenditure ni adalah termasuk dalam expenditure approach. Okay, yang ini expenditure approach cuma ada satu je kat sini. Okay, kita lihat. Okay, then kita lihat capital consumption. Okay, capital consumption ni ataupun nama lain dia adalah depreciation. Okay, depreciation. Okay, so government service. Okay, government service ni, ini adalah product approach. Okay, yang ini product approach. Okay, so yang tadi ni consumption expenditure. Okay, you classifykan lah dulu. Okay, ni expenditure approach. Okay, so capital consumption depreciation ni kita akan gunakan untuk convert ya, gross menjadi net. Okay, so net is a government services. This is a product approach. Okay, product approach. Okay, next is mining and quarrying. Okay, yang ini product approach. Okay, mining and quarrying ni. Okay, you classifykan sebagai product approach. Okay, so sekarang ni product approach ada dua. Tadi expenditure ada satu je kan. Okay, finance, insurance and services. Okay, ini adalah product approach. Okay, so manufacturing, product approach. Okay, finance, insurance, real estate and business service. Okay, ini dah campur lah. Ada service, ada finance, insurance. Okay, so real estate ini adalah service. Okay, so maksudnya ini adalah third sector dalam product approach. Okay, mining quarry ni tadi first sector lah. Government services ni third sector dalam product approach. Okay, manufacturing second sector dalam product approach. Okay, rent. Okay, rent. Yang ini I kata you kena juga lihat ya apakah yang ada formula dalam income approach. So sometimes dia ada termasuk juga dalam approach yang lain. So that's why kena juga belajar lah. Okay, so rent adalah income approach. Okay, subsidi kita akan gunakan nanti masa nak tukar market price menjadi factor cost. Okay, wholesale, retail trade, hotel and restaurant. Yang ini adalah product approach, fall under category of third sector ya, service. Okay, agriculture, forestry and fishing. Ini adalah first sector ya dalam product approach. Okay, transport, storage and communication. Ini adalah third sector dalam product approach. Construction. Okay, construction, heavy industry ataupun second sector termasuk dalam product approach. Okay, profit ini adalah termasuk dalam income approach ya. Yang ini okay, income approach. Okay. Okay, electricity, gas and water, this is a third sector, service sector. Ini adalah product approach. Okay, tax on expenditure ataupun nama lain dia adalah indirect tax.
Okay, nama lain dia adalah indirect tax. Okay, so you kena take note lah nama-nama lain selain daripada tax on expenditure, nama-nama lain kepada depreciation. Tadi apa nama lain depreciation adalah capital consumption, yang mana kita akan gunakan capital consumption ni untuk convert gross menjadi net. Okay, so tax on expenditure ataupun nama lain dia adalah indirect tax. Kita akan gunakan macam dari market price kita nak convert menjadi factor cost. Okay, net factor payment. Okay, net factor payment from abroad. Okay, net factor payment yang ini dah jadi net. Okay, so kita ambil terus. So yang ini kita akan gunakan untuk tukar ya domestic ni menjadi national. Okay, so sekarang ni kita lihat. Okay, approach apa yang perlu kita guna? Kita lihat majority of the item adalah product approach. So, maka kita kena gunakan product approach lah. So, product approach sahaja yang you perlu masukkan dalam pengiraan GDP MP. Okay, so GDP MP untuk product approach, ingat ya, formula dia adalah first sector plus dengan second sector plus dengan third sector. So, hanya product approach sahaja yang perlu you masukkan dalam pengiraan GDP MP nanti. Okay, so yang mana yang tak berkaitan tu you abaikan terus. You discard terus, you boleh ni lah abaikan. Okay, so kita ada apa tadi? Government services. Okay. Kita kira dulu government services 9201. 9201. So nanti kita you kira lah. Okay. So 9201 tambahkan dengan 8075. Okay. Ditambahkan dengan 9644. Tambahkan dengan 9644. Okay. Ambil calculator nanti. Tambahkan dengan manufacturing. That is under second sector. Tambahkan dengan 26800. Okay. So next is wholesale retail trade 11,190, 11,190. Agriculture, forestry 15,000 tambah 15,530. Okay, transport, storage and communication tambah dengan 6,480. Okay, construction. Okay, construction. Okay, construction tambah dengan 3620. Okey, ada lagi tak product approach yang lain? Okey, ini adalah income approach. Okey, electricity. Okey, electricity, gas and water ni. Okey. Jangan tersalah satu pun jangan salah tau. Untuk GDP MP ni, you kalau satu salah habis semua. Okey, so make sure semua item you mesti masukkan ke semua sekali. Jangan ada satu salah pun. Kalau you salah je GDP MP, so semua soalan tu akan efek salah juga. Okey? So hati-hatilah masa pengiraan GDP MP ni. Ini yang paling crucial sekali. Okay, product approach. Product. 91. So pengiraan GDP MP ni very crucial. Okay, dah tambahkan tadi semua product approach. Okay, so 920. Check betul-betul 9201. Okay, tadi 9201, 8075, 9201, 8075, 9644. Okay, 9644 dan kita ada 26800. Okay, apa lagi? Okay, 11190, 11190. Okay, next is 15530, 15530. Jangan salah tekan ni nombor pula. Okay, 6480. Dan kita ada 3620. Dan you tambahkan dengan 1931. 1931. Okay, so kalau dah betul, so you carilah jawapan dia adalah 92471. Okay, jangan lupa RM. So ni adalah dalam RM million RM million. Okay. So next is dia tanya GDP FC. Okay, yang ini I ada bagi formula last time. Okay, tapi I tak galakkanlah student untuk hafal the formula. So make sure okay you kena galakkanlah student untuk gunakan
conversion technique. Okay, so jangan I tak galakkan student lah untuk hafal formula word satu persatu. So better you gunakan conversion technique. So conversion technique dalam video yang sebelum ni I ada bagi. So you kena lihat bagaimana proses tu berlaku. So untuk jawab soalan seterusnya lah, soalan seterusnya dia tanya GDP-FC. Okay, working ni sebelum tu question number 1 ni, so make sure you masukkan working Yang ni sebab aku tak sempat dalam video ni nak type satu-satu. So make sure you masukkan working yang you maksudnya 920, 9201 ni tambah 8075 dan sebagainya lah. So you akan dapat jawapan 9241 lah. Million, RN million. Okay, so gross domestic product factor cost. Okay, seterusnya soalan tu tanyalah GDP-FC. Okay, so step seterusnya you lihat apakah soalan seterusnya, tengok apa dia punya, apakah perbezaan soalan 2 dengan soalan pertama. Okay, perbezaan dia adalah market price dengan factor cost. Okay, GDP ni dah sama dah. Beza dia adalah market price dengan factor cost. Itu dia punya perbezaan dia. Market price jadi factor cost. Okay, so market price nak jadi factor cost ni, okay, apakah dia punya cara untuk kita, apakah kaedah untuk kita convert dia. Okay, so market price last time I pernah cakap, market price nak convert menjadi factor cost, you tambahkan subsidies minus indirect tax. Okay, so RM9241 ni, okay, 9241, okay, you tambahkan subsidies, okay, mana tambah subsidies, okay, subsidi berapa? Subsidi 588 okay, 588, okay, subsidies is 588, subsidies, okay, you tambahkan minus dengan indirect tax ataupun nama lain dia adalah tax on expenditure. Okay, tambah subsidies minus indirect tax, you akan dapat, okay, 92471 tambah 588 tolakkan dengan indirect tax 15,000. Okay, so 15,000, so you akan dapat okay, RN78,059. Okay, so ini adalah cara nak jawab GDP-FC lah. Okay, so next GMP-FC so GMP-FC, so sekarang ni untuk jawab nombor 3 ni, so you lihat yang hampir dengan dia adalah GDP-FC. Yang paling hampir adalah GDP-FC. Kalau you gunakan balik juga GDP-MP ni tak ada masalah, tapi orang kata panjanglah cerita you nak buat balik market price tukar factor cost, so dah makan masa lah. So yang ambil yang paling hampir dengan soalan nombor 3 ni adalah GDP-FC. Okay, so kita dah tukarkan dia factor cost ni siap-siap. Okay, so paling hampir adalah GDP-FC. So yang ambil GDP-FC punya value. Okay, so then you tengok, okay, dia punya yang perbezaan antara GDP-FC dengan GMP-FC. So domestic jadi national. Okay, domestic nak tukar jadi national. Okay, you tambahkan dengan net factor income received from abroad. Okay, ni dia kasih net factor payment kan, terus dia ambil. So net factor sama lah tu, net factor income received from abroad. Okay, so tambahkan dengan 4255. So dia dah bagi net kan. So tak perlu nak cari factor income minus factor income received from abroad, tak perlu tolak dah lah dengan factor payment sebab dia dah bagi dalam bentuk net. Okay, so tambahkan je 78059 ni. Okay, you tambahkan dengan okay, 78. Okay, 78059 tambahkan dengan 4255. Okay, 4255. So you akan dapat 82314 lah. Okay, so ini adalah jawapan untuk GMP-FC 82314. So jangan lupalah RM million. Okay, so then next is disuruh you cari national income. Okay, national income. Okay, national income ni okay, you ataupun nama lain dia adalah okay, net. Okay, net national product at factor cost. Itu adalah nama lain kepada national income net. Okay, gross net. Okay, net national product factor cost. Itu nama lain dia kepada national income ni lah. Okay, so
Macam mana nak cari net national product effective cost? Okay, you cari yang paling hampir dengan dia adalah GMPFC lah. Yang paling hampir adalah GMPFC, Gross National Product Effective Cost. You tengok factor cost sama, national sama. So gross net sahaja yang berbeza. So paling hampir dengan dia adalah ni lah, yang Gross National Product Effective Cost. Okay, so sekarang ni kita nak convert gross ni menjadi net. Okay, gross menjadi net. Okay, so